Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin, para pendengar dan penonton, bahawasanya saya mengucapkan setinggi-tinggi ribuan terima kasih kepada Masjid Yusuf Ishaq yang memberi kepercayaan kepada saya untuk sama-sama mendukung dakwah Islam, itu dengan menceritakan sedikit tentang akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena kelahiran atau menyambut kelahiran baginda. Tapi sebelum apa-apa yang saya nak teruskan kata-kata saya ini, kita harus ingatlah, tidak ada salahnya kita menyambut kelahiran dan memuliakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita tahu itu bukanlah satu istiadat atau satu kerja-kerja ibadat. Tidak sama sekali. Itu hanya kita sebagai merasakan kegembiraan kita. Sebab itu kita sambut. Bukan kita puja, bukan kita lakukan sebagai ibadat. Jadi tak ada kena-mengena dengan perkara bid'ah, kerana itu bukan perkara keugamaan. Memang bukan keugamaan. Itu hanya perkara yang mana kita sebagai manusia, kita merasakan dan menghormati akan kelahiran baginda itu sebagai satu daripada sebab mengapa kita menjadi orang-orang Islam. Itu sebabnya kita sambut. Bukan kita bangunkan sebagai kelakuan ataupun sebagai amal ibadat, bukan. Itu tidak sama sekali. Jadi pada hari ini, sebagaimana saya diminta untuk bercakap sedikit tentang contoh bagaimana Rasulullah bercakap. Percakapan ini satu perkara yang paling sekali baik dan juga bahaya. Baik sekiranya ia membawa perkara yang baik seperti nasihat, seperti cerita yang menggembirakan. Tetapi tidak baik kalau sekiranya percakapan itu membawa perkara yang buruk, seperti umpatan, seperti hasutan dan lain-lain lagi lah. Jadi setiap mukmin ialah diumpamakan sebagai seorang ahli dalam kelab global dunia yang terbesar. Kelab ini namanya kelab iman. Sebagai seorang ahli kelab iman ini, kita wajib beriman dengan ke-6 rukun iman itu. Jika kita berfikir manakah yang penting dan diutamakan dari rukun-rukun itu, jawabnya semuanya penting. Kerana kita akan terkeluar dari kelab ini jika kita abaikan salah satunya. Artinya kita sekarang orang yang beriman diumpamakan sebagai satu, kita terletak dalam satu kelab yang besar, global ni dalam dunia, sebagai orang-orang yang beriman. Maknanya anggota-anggota kelab ini ialah orang yang beriman. Tetapi yang utama ialah punca keimanan itu. Kita tidak akan mengambil dan berpegang dengan iman ini seandainya kita tidak dibawakan oleh puncanya. Apa puncanya? Pasti sekali puncanya ialah orang yang menjadi perantara di antara Tuhan dan manusia. Orang itu tidak lain selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilantik menjadi suruhan Tuhan untuk menyampaikan utusannya kepada manusia sejagat. Ya. Tanpa baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita kenalinya sekarang ini.
Begitu juga dengan rukun-rukun yang lain. Semuanya disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru kita wajib mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita yakin bahawa baginda adalah sebenar-benar pesuruh Allah untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah untuk kita mengamalkannya di dunia ini selama kita hidup. Kerana segala amalan kita akan menjadi bekalan kita untuk kehidupan di akhirat. Kalau di dunia kita memerlukan makanan dan minuman, maka di akhirat lebih-lebih lagi kita perlukan perlukan perkara itu, iaitu keperluan kita kepada kehidupan kita di akhirat memerlukan lebih daripada apa yang ada dalam dunia ini. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diketahui oleh kita, iaitu sifat-sifatnya, iaitu seperti benar, iaitu sidq, sifat amanah, dipercayai, sifat fatana, kebijaksanaan, dan sifat tabligh, menyampaikan segala kehendak Allah kepada manusia. Dengan kebijaksanaannya, bila baginda berkata-kata, baginda adalah manusia yang paling fasih, lancar dan manis kata-katanya itu. Baginda bersabda, yang bermaksud, aku adalah orang Arab yang paling fasih. Maknanya lancar bahasanya. Bukti atau dalil kefasihan orang-orang Arab ialah Quran. Kitab suci ini mengandungi kata-kata yang fasih. Orang-orang Arab mengakui kefasihan Quran. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran bahasa Arab, berbahasa Arab, semoga kamu memahaminya atau mengakalkannya. Perkataan taqilun, yang kamu faham dan kamu fikirkan dengan akal, iaitu ayat yang kedua surah Yusuf. Baginda orang yang bijak, lagi pandai membawa bahasa Quran, dan baginda sangat memahami apa yang diwahyukan oleh Allah. Dalam ayat yang ketiga surah Zukhruf, Allah berfirman yang bermaksud, kami jadikannya sebagai Quran berbahasa Arab, semoga kamu fahaminya atau akalkannya atau fikirkannya. Jadi bahasa Arab ialah bahasa yang terbaik. Sebab itu ia berupaya memikul kata-kata atau firman-firman Allah sebagai pembacaan dan panduan manusia di alam maya ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan akhlak Quran. Sebagaimana kata isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, oleh itu baginda bangun, duduk, tidur, berjalan, bercakap, ketawa, senyum, makan, minum, dan segala perbuatannya mengikut arahan-arahan Quran. Jadi kata-kata beliau ialah kata-kata yang ringkas dan padat, mencontohi Al-Quran. Apabila beliau berkata, bila mengeluarkan kata-kata dengan fasih dan dengan teliti, baginda tidak menyambung kata-katanya kepada sahabat-sahabatnya kecuali setelah selesai kata-kata yang dahulunya dan difahami oleh mereka. Artinya, Nabi bila bercakap kepada sahabat-sahabatnya, dia akan bercakap dengan perlahan dan terang dan jelas, dan akan berkata perkataan yang telah dikatakan itu, dan tidak akan menyambung kepada perkataan lain daripada yang pertama tadi kecuali setelah
benar-benar beliau baginda yakin, yang baginda faham akan apa yang dikatakannya pada awalnya itu, dan sahabat-sahabat memahaminya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, aku diutuskan dengan perkataan-perkataan yang ringkas dan padat. Iaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Contoh yang mudah sekali dari kenyataan baginda ialah Quran itu sendiri, di mana perkataan-perkataan yang termaktub di dalamnya kita dapati ringkas dan padat, walaupun kandungannya meliputi perundangan, kisah-kisah lalu, kejadian manusia dan alam, akhlak-akhlak, perintah dan larangan dan sebagainya. Sebagaimana Islam telah sempurna, begitulah juga segala keperluan manusia tercatat dalam Quran. Firman Allah yang bermaksud, hari ini telah aku sempurnakan agama kamu, aku sempurnakan nikmatku, dan aku terima, iaitu redha agama Islam itu sebagai agama. Ayat ketiga surah Maidah. Islam disempurnakan dengan Quran, dan Quran menyempurnakan Islam. Islam sempurna dengan adanya Quran dan Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, tiada lagi Nabi, tiada lagi kitab, dan tiada lagi agama selain agama Islam ini. Agama yang terakhir menyempurnakan segala agama dalam dunia ini. Jadi hanya manusia yang arif, manusia yang bijak saja yang ambil agama ini, iaitu orang-orang mukmin. Jadi mereka, kita duka cita lah, walaupun pandai mereka dalam dunia, tapi mereka tidak mengetahui tentang ilmu akhirat. Kerana orang yang tidak beriman kepada agama atau yang menyalahi agama Islam, mereka tidak mendapati, tidak sampai kepada kebijaksanaan mereka itu, tidak dapat mereka mencapai kebijaksanaan yang sempurna selagi mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Contoh yang paling mudah dan sangat termasyhur di kalangan orang-orang mukmin tentang ucapan yang ringkas lagi padat ini ialah firman Allah dalam surah Al-Ikhlas yang bermaksud, katakanlah Allah itu esa. Allah ialah tempat atau pusat meminta. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak sesiapa yang menyerupainya. Iaitu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Ikhlas ini walaupun pendek, hanya 4 ayat sahaja, namun ia cukup untuk manusia mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Artinya kalau manusia berfikir pada surah ini saja, memadailah secara yang wajib. Yang wajib makna yang apa? Yang asas untuk manusia mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Belum lagi sifat-sifat 20 itu makna menghuraikan ataupun menyebarkan keimanan itu. Tapi maknanya secara prinsip surah Ikhlas itu dianggap sudah mencukupi untuk mengenal Allah yang kita sembah. Surah yang pendek ini menekankan keutamaan akidah seorang mukmin. Sebelum mempercayai apa sahaja dalam alam ini, sebelum apa-apa yang kita harus percayai, seorang mukmin wajib mengenali Allah, iaitu dipanggil ma'rifatullah atau al-ma'rifah, atau ada bahagian-bahagian mukmin yang mendalam tentang tasawuf dipanggil ilmul ma'rifah, serta mengesakannya. Mengesakan Allah yakni bermakna menjauhkan diri dari terperangkap dengan syirik
padanya. Ayat-ayat kedua hingga akhirnya, itu daripada ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad hingga akhir, menunjukkan bahawasanya ia adalah menerangkan sifat-sifat Allah yang tidak sama sekali sama dengan sifat-sifat makhluk. Kerana Allah ialah hanya tempat atau pusat hamba meminta segala hajatnya. Jadi jangan minta pada lain daripada Allah. Jangan minta kepada patung, jangan minta kepada jin, kepada malaikat dan sebagainya. Minta pada Allah SWT. Kemudian hanya Allah juga yang wujud, tiada permulaan dan tiada kesudahan. Kenapa? Kerana dia tidak diberanakkan. Kalau diberanakkan, maknanya dia ada permulaan. Ada orang yang mendahului. Ini mustahil. Dan tidak beranak. Tidak ada dia menjadi orang yang beranak sebagaimana makhluk. Pokok beranak dengan buah. Ada buah. Daripada buah jadi pokok balik. Manusia juga beranak. Kemudian jadi meninggal. Ada anak lagi. Ada cucu dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tidak diperanakkan dan tidak beranak. Yakni ia tetap tunggal dan tidak menyamai sebarang makhluk. Sebelum ada makhluk, Tuhan memang dah tetap ada. Habis makhluk, rosak atau mati, Tuhan masih lagi ada. Berbalik kepada hadis yang disebutkan di atas, iaitu hadis yang mengatakan aku diutus, ialah dengan kata-kata yang padat lagi tepat, nyata kepada kita bahawa tujuan pengutusan Nabi ialah mengajar manusia mengamalkan jalan-jalan kehidupan seperti yang bagian dia lalui. Manusia diajar supaya mencontohi Quran dan cara sedikit bercakap, banyak beramal. Jadi jangan banyak cakap tapi tak ada amal. Tapi cakap biar sedikit, tapi amal biar banyak. Diam adalah lebih baik dari berkata-kata kosong. Jika ingin bercakap, biar pendek tapi padat dan mengandungi makna yang luas lagi panjang. Perhatikan dan lihat ayat yang ke-21 surah Al-Ahzab atau surah Ahzab, di mana contoh yang baik ialah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang terbaik atau diam dengan berkata, jangan berkata apa-apa. Ini sabda Rasulullah, yang maksud saya itu Ahzab tadi, iaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Rasulullah. Jadi contoh Rasulullah, nak ikut contoh Rasulullah bila bercakap, artinya bercakap yang benar, bercakap yang bernas, kalau tidak diam. Ini pesan Rasulullah. Jangan banyak cakap, nanti takut salah. Jadi lebih baik jaga percakapan kita. Kalau sekiranya benar kita nak cakap, cakaplah. Tapi jangan banyak bercakap. Maka diam itu lebih baik. Kalau sekiranya kita nak jaga supaya jangan tersalah cakap. Atas dasar inilah baginda meneruskan kata-katanya dengan menurut sistem Quran. Jadi kalau Quran bercakap begitu, seperti mana kita contoh tadi surah Ikhlas, begitulah seterusnya Rasulullah kalau bercakap mengikut cara Al-Quran. Kerana kita tahu tadi Sayyidina Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah Al-Quran, artinya percakapannya cara Quran. Yang lain-lain pun adalah diikut Quran. Tetap. Jadi setiap mukmin wajib mengikut cara baginda berkata-kata. Jadi kalau kita beriman pada Allah dan Rasulnya, kita harus mencontohi kepada Allah dan Rasulnya, terutama sekali dalam bercakap. Justru baginda banyak diamnya dan tidak berkata-kata kecuali perlu sahaja. Tidak mengeluarkan kata-kata mungkar. Tidak berkata-kata
tentang redanya atau bencinya dan marahnya kecuali dengan kebenaran, itu hak, iaitu kecuali dibenarkan oleh Allah. Baginda memalingkan dirinya dari orang yang bercakap sesuatu yang buruk, misalnya mendengar orang mengumpat dan sebagainya, menunjukkan beliau tidak menyukai kata-kata orang itu. Dia tidak berterang-terang apabila menyebut sesuatu yang sensitif, seperti benda-benda yang mengaibkan, yang memalukan manusia. Dia cakap dengan cara sindir saja. Sebagaimana Al-Quran juga, kata-katanya kata-katanya tepat dan padat dan tidak lebih dan tidak kurang. Demikianlah sebahagian dari sifat-sifat baginda tentang bercakap di hadapan sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Itulah saudara-saudara. Jadi inilah dia ceramah yang telah ditetapkan oleh Masjid Yusof Ishak, iaitu supaya kita apabila nak bercakap, biarlah bercakap dengan tepat, padat, tak mestinya melerit-lerit panjang-panjang, tapi dengan tepat dan padat sebagaimana perbuatan atau percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja. Maaf sekiranya ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.